من أنا من أنا من أنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mulhibni siyani bin nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu al-mukamin. Amma alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan muallim dan juga pelajar-pelajar sekalian untuk meneruskan pembelajaran pada minggu ini dalam subjek TQS tahun 3. Baiklah. Setelah mana kamu bercuti selama seminggu pada minggu lepas, okey. Jadi pada minggu ni kita sambung lagi pembelajaran kita. Okey, diharapkan pelajar-pelajar sentiasa bersemangat, okey, dan bersedialah untuk belajar pada hari ini. Baiklah. Okey, pada hari ini kita akan sambung kita akan sambung bahagian akhlak, okey, akhlak dan adab, di mana kita akan belajar mengenai tajuk menyayangi anak yatim. Jadi pelajar-pelajar boleh keluarkan buku TQS tahun 3 dan boleh buka muka surat 139. Okey, muka surat 139. Okey, hadis. Hari ni kita belajar hadis. Okey, muka surat 139. Mana pada hari ini kita akan belajar mengenai hadis menyayangi anak yatim. Okey, dah buka buku untuk muka surat 139. Okey. Okey, kalau siapa yang tak ada buku, boleh lihat pada skrin lah. Okey. Okey dah. Okey, kalau siapa yang tak ada buku boleh lihat pada skrin. Okey, baik. Jadi kita akan masuk pada tajuk yang seterusnya, iaitu menyayangi anak yatim. Jadi kita akan belajarlah hadis mengenai menyayangi anak yatim. Kenapa kita kena sayang anak yatim? Kenapa kita kena buat baik dengan anak yatim? Kenapa perintah itu Allah perintahkan untuk berbaik dengan anak yatim? Nanti kita akan lihat. Okey, yang pertama kita pergi kepada struktur hadis dulu. Yang pertama, okey, struktur hadis temanya adalah ialah kita belajar adab dan akhlak. Okey, kedua, tajuk hadis tu apa? Hadis tu tajuknya adalah menyayangi anak yatim. Okey, jadi hari ini fokus kepada pembelajaran tentang anak yatim. Okey, menyayangi anak yatim. Yang ketiga, berbuat baik dengan anak yatim. Okey, dalam hadis ni disebutkan oleh Nabi menyuruh atau perintahkan kepada kita untuk berbuat baik dengan anak yatim. Nanti kamu akan belajarlah apa maksud anak yatim, apa maksud anak yatim piatu, apa maksud anak piatu. Dia ada perbezaan dekat situ. Okey, bukannya semua sama. Nanti kita akan masuk satu persatu. Kemudian kepada bahagian ini, Islam mengajarkan umatnya untuk sentiasa berbuat baik sesama manusia, termasuk pada anak yatim piatu. Jadi Islam mengajarkan kepada kita supaya berbuat baik dengan semua manusia. Salah satunya termasuklah anak yatim piatu. Okey, itulah kata apa, pengenalan untuk hadis ni. Sebenarnya kita akan masuk. Okey, baik, sebelum kita nak masuk kepada hadis pada muka surat 139, okey, seperti yang ada kat skrin ni, kita akan masuk dahulu tentang apa tu anak yatim, apa tu anak piatu, apakah anak yatim piatu. Itu untuk kamu faham. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh lihat pada skrin dahulu. Okey, dekat skrin. Okey, kita tengok maksud anak yatim dan anak piatu. Kita akan tengoklah apa dimaksudkan dengan anak yatim, apa yang dimaksudkan anak piatu. Okey. Okey, yang pertama yang pertama adalah anak yatim. Mesti kamu pernah dengar kan perkataan anak yatim, bersedekah di rumah anak-anak yatim dan sebagainya. Okey, anak yatim bermaksud apa? Okey, anak yatim maksudnya adalah sebutan bagi kanak-kanak yang sudah kehilangan ayah. Okey, bermakna di sini contoh Hafiz, dia ayah dia dah meninggal tapi ibunya masih ada lagi. So dia dipanggil anak yatim. Kenapa? Sebab dia kehilangan ayah, bukan kehilangan ibu. Okey, itu yang pertama.
Jadi kamu kena dengar betul-betul. Okey. Yang kedua, anak piatu. Anak piatu adalah piatu adalah sebutan bagi kanak-kanak yang sudah kehilangan ibu. Nampak tak? Lah, berbeza kat situ. Anak yatim, kanak-kanak kita panggil dia anak yatim bagi kanak-kanak yang kehilangan ayah. Tapi kalau anak piatu, kalau kita panggil dia anak piatu, maknanya dia kanak-kanak yang sudah kehilangan ibu tapi masih ada ayah. Itu perbezaan lah antara anak yatim dan juga anak piatu. Jadi kamu kena ingat, kalau anak yatim, kenapa dia ni dipanggil anak yatim? Kerana dia sudah kehilangan ayah. Okey. Kalau yang ni, kenapa dia dipanggil anak piatu? Kerana dia sudah kehilangan ibu. Ini adalah maklumat tambahan lah untuk kamu faham. Okey. Kalau kita sebut anak yatim piatu pula macam mana? Dia sekali dua ada kat situ, anak yatim piatu. Okey. Kalau anak yatim piatu pula, yatim piatu adalah sebutan bagi kanak-kanak yang kehilangan kedua-duanya, iaitu ibu dan ayah. Okey? Kehilangan, maknanya kita sebut anak yatim piatu kalau dia kehilangan kedua-duanya. Kedua-duanya apa maksudnya? Dia kehilangan ibu dan ayah. Bermaksudnya kehilangan di sini bermaksud sudah meninggal dunia. Okey. Boleh ingat tak belajar-belajar? Faham tak untuk maksud anak yatim piatu? Faham tak? Anak yatim apa maksudnya? Anak piatu apa maksudnya? Anak yatim piatu apa maksudnya? Faham tak? Ada soalan tak untuk maksud anak yatim ni? Ada soalan tak? Okey, maknanya alhamdulillah. Kalau tak ada, mungkin kamu Mak Lia anggap kamu faham. Okey. Jadi itu maklumat tambahan lah untuk kamu. Boleh? Anak yatim, supaya kamu faham lah maksud dia. Okey, kita dah masuk kepada maksud anak yatim dan anak piatu. Kita pergi yang seterusnya. Ini dalam bab sama juga, masih dalam bab anak yatim. Contoh. Okey, dia kata apa? Bagi orang yang sudah dewasa, dah besar lah, okey, kemudiannya kehilangan ibu bapa, tidaklah digelar sebagai anak yatim lagi, kerana mereka sudah pun mampu menyara dan menjaga diri sendiri. Maksudnya, kalau orang yang besar, kalau orang besar, contoh orang yang dah dewasa, okey, biasanya orang dah dewasa umur 20 ke atas, 30 ke atas. Okey, kalau dia kehilangan ibu bapa, contohnya dia kehilangan ibunya, tidak dipanggil anak yatim. Kenapa? Sebab dia dah mampu sara diri dia dan dia dah boleh jaga diri sendiri. Okey, kita tengok yang bawah ni penerangannya. Ianya hanya sesuai digunakan untuk kanak-kanak sahaja. Okey, maknanya nama anak yatim, anak yatim piatu ini digunakan untuk kanak-kanak sahaja. Kenapa? Mereka tidak mampu menjaga dan menyara diri sendiri dan masih memerlukan pertolongan serta bantuan dari orang lain. Okey, faham? Maknanya perkataan anak yatim ni ataupun anak yatim piatu ini digunakan untuk kanak-kanak sahaja. Kenapa? Yalah, kanak-kanak masih kecil dan tak mampu nak menjaga diri sendiri dan tak mampu nak menyara diri sendiri dan memerlukan pertolongan orang lain. Itu yang digunakan. Okey, kalau orang tu dah dewasa, dia tak dipanggil anak yatim lah. Sebab apa? Dia dah bekerja, dia dah mampu dah nak menyara diri sendiri. Tapi kalau kanak-kanak, dia tidak mampu lagi untuk menyara diri sendiri. Okey, itu nota tambahan lah untuk kamu. Okey, seterusnya kita pergi ke kepentingan menyayangi anak yatim ataupun kelebihan ataupun kebaikan ataupun manfaat kita menyayangi anak yatim. Okey, dalam Quran pun ada disebut tentang apa ni? Ada disebut tentang tutup lah. Okey. Okey, dalam Al-Quran pun ada disebut tentang maafkan muallim terkeluar tadi. Okey, ada disebut tentang suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyayangi anak yatim. Okey, kita tengok apa kelebihan bila seseorang itu dia menyayangi anak yatim. Okey, kita tengok yang pertama, kamu tengok pada slide. Okey, menyayangi anak yatim
mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah okey, yang pertama, orang yang menyayangi anak yatim ataupun dia berbuat kasih kepada anak yatim, apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Nanti kita tengok kenapa dapat dengan dekat dengan Rasulullah dalam syurga. Nanti kita akan baca pada hadis. Okey, kita tak masuk hadis lagi. Mungkin kamu tak nampak lagi. Okey, yang tu kita muallim akan terangkan. Yang kedua, memperoleh pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, orang yang menyayangi anak yatim, orang yang menolong anak yatim, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana apa? Disebut dalam satu hadis. Okey, Sahih Bukhari, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Okey, jadi orang yang menyayangi anak yatim, orang yang membantu anak yatim ini, mereka ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau menolong anak yatim ini pun dikira sebagai ibadah. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, terpelihara daripada siksa akhirat. Kerana apa? Okey, kenapa terpelihara? Dia kata apa? Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajipan yang ditegaskan oleh Allah melalui ayatnya, yang ini Al-Quran dan sabdaan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat kepada orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Okey, disebut dalam hadis Allah tidak akan menyiksa pada orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Banyak lagi kelebihan yang kita boleh peroleh daripada kita menyayangi anak yatim. Okey, boleh tak belajar-belajar? Kita dah masuk kepada kepentingan dah. Alright, baik, kita akan pergi yang seterusnya. Okey, barulah kita masuk kepada bahagian hadis. Okey, kita akan masuk pada bahagian hadis. Tema hadis, adab dan akhlak. Tajuknya adalah menyayangi anak yatim. Okey, hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wakfilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang menjaga anak yatim di syurga seperti ini. Baginda memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Baginda menjarakkan sedikit kedua jarinya. Kat sini, okey, dalam hadis ni pelajar-pelajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada kita, okey, jarak ataupun kalau kamu lihat tadi, kepentingan menyayangi anak yatim, yang pertama apa? Sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Ini adalah berdasarkan hadis yang kita belajar pada hari ini. Dia kata apa? Aku. Kalau kamu lihat di sini, aku bermaksud Nabi lah. Aku dan orang yang menjaga anak yatim. Orang Nabi dan juga orang yang menjaga anak yatim di syurga seperti ini. Seperti ini dimaksudkan bagaimana? Baginda memberi syarat dengan jari telunjuk. Okey, jari telunjuk dan jari tengahnya. Jari tengah Nabi lah. Dan baginda menjarakkan sedikit kedua jarinya. Maksudnya, Nabi nak beritahu dekat kita semua, okey, jarak dalam syurga nanti, Nabi dengan orang yang menjaga anak yatim ataupun orang yang menyayangi anak yatim, jarak dia seperti ini sahaja. Okey, kalau muallim tanya, jarak kalau macam ni dekat ke jauh? Jauh, dekat ke jauh kalau macam ni? Dekat ke jauh? Siapa nak jawab? Nabi dekat, nampak? Nabi memberi isyarat dalam syurga orang yang menjaga anak yatim, jarak dia dengan Nabi dekat dalam syurga macam ni saja. Jadi inilah antara kelebihan yang dia beritahu oleh Nabi kepada orang yang orang yang menyayangi anak yatim. Jadi fokus pada hadis ni adalah Nabi nak bagi tahu kelebihan ataupun orang yang menyayangi anak yatim ni dia akan peroleh apa di dalam syurga. Yang pertama sekali dalam hadis ni mengatakan mereka akan duduk dengan Nabi, dapat bersama-sama dengan Nabi dalam syurga seperti ini jaraknya, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita
sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang mukmin, kita kenalah berbuat baik kepada anak ya yatim. Okey, kenapa kita kena buat baik kepada anak yatim? Sebab apabila seseorang itu kehilangan ibu ataupun kehilangan ayah, sudah pastinya mereka merasakan kesedihan yang amat tinggi, kemudian mereka rasa kehilangan kasih sayang daripada ibu dan ayah. Jadi mereka ini yang kehilangan ibu atau kehilangan ayah ataupun kehilangan kedua-duanya sekali, mereka ini sangat memerlukan support ataupun mereka sangat perlukan sokongan daripada orang untuk membantukan dia meneruskan kehidupan dia. Kalau kamu sedih tak kalau kamu kehilangan ibu dan ayah? Pasti kamu akan sedih. Okey, bagaimana perasaan anak-anak yang masih kecil yang sudah kehilangan ibu ataupun ayah? Jadi kita sebagai hamba yang beriman, sebagai ibu dan ayah kita masih ada, kita mestilah kena berbuat baik dengan ibu dan ayah. Boleh belajar-belajar semua? Jangan derhaka kepada ibu dan ayah, jangan bercakap kasar dengan ibu dan ayah. Okey, boleh belajar-belajar. Okey, bila kita dah kehilangan kepada ibu dan ayah kita, maka kita dah hilang satu perkara. Apa dia belajar-belajar? Kita dah hilang satu doa daripada ibu dan ayah, di mana doa ibu apabila dia berdoa akan terus sampai kepada Allah, tiada hijab. Bayangkan kalau kita dah tak ada ibu dan tak ada ayah, kita dah hilang satu keberkatan doa tu, dah tak ada. Okey, jadi hadis ni memfokuskan kepada berbuat baik dengan anak yatim. Okey, boleh belajar-belajar. Mudah tak? Faham tak untuk hadis ni? Kalau mudah untuk kamu faham, Allah memberitahu, Nabi memberitahu orang yang berbuat baik kepada anak yatim ni, dia akan duduk dalam syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak duduk tak dalam syurga? Nak duduk tak dalam syurga? Siapa nak duduk dalam syurga? Siapa nak duduk? Ramai kan? Saya macam tu. Kalau orang yang semangat nak duduk dalam syurga, dia akan cakap saya nak duduk dalam syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam mana kita nak duduk dalam syurga? Kita kena buat baik dengan anak yatim. Bukan buat baik dengan anak yatim saja, buatlah perkara-perkara baik, solat jangan tinggal dan sebagainya. Okey, faham? Mudah. Hadis ni kita dapat fahamlah tentang anak yatim. Okey, kita tengok kepada maksud. Okey, maksud kamu boleh bukalah muka surat 140 muka surat 141. Okey, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam ke atas baginda, ana, bermaksud aku, wakfilu, dan orang yang menjaga, al-yatimi, anak yatim, di al-jannati, syurga, hakadha, seperti ini. Lepas tu Nabi beri isyarat lah, wa asyara, baginda memberi isyarat, bisababati, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengahnya. Okey, wa farraja, dan baginda menjarakkan sedikit je, menjarakkan sedikit, bainahuma, antara keduanya. Okey, muallim bukan buat peace tau. Muallim nak tunjuk kat kamu yang jarak dia macam ni. Okey, alright. Itulah maksud pada hadis ini. Okey, kita sekarang ni masuk kepada 3 maksud perkata. Di mana kebiasaan untuk 3 maksud perkata ni adalah perkara yang perlu kamu hafal. Okey, perkara yang kamu perlu hafal. Okey, maksud yang pertama, kita ambil perkataan al-yatimi. Di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu bermaksud anak yatim. Okey, ini adalah ada perkataan yang perlu kamu hafal lah. Jadi kalau kamu jumpa perkataan ni di dalam hadis dan sebagainya, kamu dah tahu al-yatimi bermaksud anak yatim. Okey, yang kedua, al-jannati. Sudah mestinya ramai yang tahu dah perkataan al-jannah, an-nar, apa yang dimasukkan. Okey, al-jannati bermaksud syurga. Okey, kalau kamu baca Al-Quran ataupun kamu baca hadis dan sebagainya, kalau kamu jumpa perkataan al-jannati bermaksud apa? Syurga. Jadi mudah kamu ingat, al-jannah jannah adalah syurga. Okey, yang ketiga, bisababati, dengan jari telunjuknya. Jari telunjuk lah, bisababati. Okey, sababah tu menunjukkan jari telunjuk. Okey, ini antara 3 maksud perkata yang kamu perlu hafal. Okey, mudah atau susah untuk 3 maksud perkata ni? Mudah atau susah? Kalau kamu tak tahu nak tengok kat mana,
dekat hadis tadi ada. Muallim ambil kat mana? Okey, muallim akan tunjuklah. Muallim ambil dekat sini. Kalau dengan pelajar TQS tahun 1 2 untuk 3 masuk perkata ni, biasa muallim akan suruh dia orang bulatkanlah perkataan ni supaya dia orang tahu kat mana muallim ambil. Okey, perkataan anak yatim muallim ambil dekat sini, al yatimi anak. Okey, biasanya muallim akan suruh bulatkanlah. Bulatkan. Jadi kamu tahu mana yang kamu perlu hafal. Okey, al yatimi yang pertama, yang kedua al jannati, al jannah, syurga. Yang ketiga mana? Yang terakhir, perkataan yang tiga, bisababati, dengan jari telunjuknya. Terpulang pada kamu. Kalau kamu nak bulat ke, kamu nak gariskan ke, terpulang. Kalau kamu tak nak buat apa-apa tapi kamu boleh hafal pun bagus. Tak ada masalah. Okey. Okey, kita dah habis, ada 3 masuk perkata. Seterusnya yang terakhir, kita akan masuk kepada huraian ringkas. Okey, huraian ringkas, kamu boleh buka muka surat 141. Okey, huraian ringkas, kita akan belajarlah huraian ringkas daripada hadis ni. Okey, yang pertama, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk memberi perlindungan kepada anak-anak yatim dengan cara menjaga dan memelihara mereka. Okey, sebab tu muallim cakap tadi, kenapa kita kena beri perlindungan kepada mereka? Sebab mereka dah tak ada ibu, ataupun mereka dah tidak ada ayah, ataupun mereka tidak ada kedua-duanya sekali. Menyebabkan mereka tidak mampu nak menyara diri mereka, mereka tak mampu nak kerja dan sebagainya. Jadi dekat Malaysia ini ada satu pertubuhan, ataupun ada satu, kalau kamu tahu, ada rumah-rumah anak yatim dan sebagainya. Okey, mana-mana anak-anak yang dah kehilangan ibu atau ayah, mereka akan duduk di rumah-rumah anak-anak yatim ini. Mereka dijaga, mereka dipelihara. Okey, mereka dijaga, dipelihara, diberi makan, dijagakan keselamatan mereka dan sebagainya. Okey, jadi kita pun boleh bersedekah kepada mereka, kerana mereka tidak ada mak ayah, jadi mereka tidak ada kemampuan dan sebagainya. Jadi kita disarankan untuk bersedekah kepada anak yatim. Okey, macam mana nak buat baik kepada anak yatim? Bukan sahaja menjaga, bukan sahaja memelihara mereka, tetapi kita memberi pertolongan kepada mereka dengan memsedekahkan kepada mereka dan sebagainya. Okey, faham belajar-belajar? Kita kena berusaha memberi perlindungan kepada anak yatim. Okey, yang kedua, orang yang memberi perlindungan kepada anak yatim akan berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga seperti jarak jari telunjuk dan jari tengah. Yang seperti muallim tunjukkan tadilah, orang yang memberi perlindungan, orang yang memelihara anak yatim, orang yang menolong anak yatim, orang yang berbuat baik kepada anak yatim, mereka ini semua akan duduk di dalam syurga bersama Nabi. Jaraknya seperti ini. Alright, bukan peace, tapi jarak dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan sesiapa sahaja yang menjaga dan memuliakan anak-anak yatim. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat menjaga anak yatim, ataupun Nabi sangat sayang kepada anak-anak yatim, dan juga Nabi sangat menjaga anak yatim. Jadi bila kita buat perkara yang sama, maknanya kita mengikut sunnah Nabi, ataupun kita mendapatkan pahala daripada sunnah Nabi. Nabi menjaga anak-anak yatim, jadi kita kenalah ikut Nabi supaya kita dapatkan pahala sunnah tu, dan kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah habis pada huraian ringkas. Okey, sekarang ni muallim nak tanya, pelajar-pelajar ada yang tak faham ataupun ada soalan nak menanyakan tentang hadis pada hari ini? Ada tak? Ada? Ada soalan? Ada? Ada? Ada soalan? Betul ni? Sekiranya kamu fahamlah tentang hadis ni, tentang anak yatim dan sebagainya. Faham? Okey, kalau muallim nak tanya, boleh? Boleh kalau muallim nak tanya? Boleh? Okey, boleh. Okey. Okeylah. Muallim nak tanya kepada Zahirul Haq. Ada? Zahirul Haq. Ada? Alhamdulillah. Okey. Zahirul Haq. Okey. Sebabkan semua kata faham. Okey. Muallim nak tanyalah, kenapa kita kena buat baik dengan anak yatim? Kenapa kita kena buat baik dengan anak yatim?
Supaya masuk syurga. Selain daripada itu, kerana apa? Mereka ini semua seperti muallim cakap lah, tak ada sumber pendapatan ataupun tak ada siapa yang nak menyara mereka. Jadi kita kena berbuat baik kepada mereka. Okey, beza tau orang yang masih ada mak ayah dengan orang yang dah kehilangan mak ayah, tak sama. Okey, mereka mungkin kekurangan sedikit kasih sayang lah kerana mak ayah ataupun mak atau ayah mereka sudah meninggal dunia, berbanding dengan kita ni masih ada ibu dan ayah, kita masih mendapatkan kasih sayang daripada ibu dan ayah. Okey, jadi itu yang kita kena buat baik kepada anak yatim. Okey, alhamdulillah. Jadi untuk pada hari ini, pembelajaran pada hari ini dah sampai pada penghujungnya. Sekiranya kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya pada muallim ataupun WhatsApp teruslah kepada muallim sebentar lagi. Sekarang lah muallim akan post untuk tugasan. Kamu boleh selesaikan tugasan itu dan bolehlah kamu hantar dekat Telegram. Okey, muallim akan post untuk tugasan hari ini. Jadi masa yang ada kamu manfaatkan ataupun kamu gunakan untuk buat ni. Okey, untuk buat tugasan yang muallim akan bagi sekejap lagi. Okey, muallim post sekejap Alright. Okey, muallim dah post. Nanti kamu boleh siapkan tugasan tersebut. Okey, boleh pelajar-pelajar semua? Okey, boleh. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh kalau ada apa-apa masalah boleh tanya pada muallim. Okey, boleh WhatsApp terus pada muallim. Okey, kalau ada apa-apa masalah. Baiklah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kamu semua, kerana yang memberi kefahaman ilmu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Muallim hanya menyampaikan ilmu sahaja. Jadi kamu semua jaga diri. Kita jumpa lagi pada pelajaran minggu hadapan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Insyaallah jumpa lagi semua. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.